Anda masih lagi dalam segmen cerita bersama saya Nixon Nyambar. Jika tadi kita bersama dengan Dato' A. Nagaraju iaitu Timbalan Pengerusi Persatuan Pengguna Hal Ehwal Pengguna CIPS. Sekarang ini kita bersama dengan Fauzi Fadzil pula iaitu Exco Majlis Belia Malaysia, yang mana kita nak bercerita berkenaan dengan salah satu tumpuan berita kita di Esrawani ini itu berkenaan dengan kesepadanan gaji atau gaji minimum rakyat di negara ini. Seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, beliau meluahkan kekecewaan kerana segelintir majikan didapati menawarkan gaji tidak setimpal iaitu dengan kelayakan dan skop kerja yang perlu dilakukan oleh rakyat tempatan. Menurutnya, kerajaan sedang giat membangunkan talent pool yang berkemahiran, produktif dan berpotensi tinggi, namun terdapat majikan masih menawarkan pendapatan di bawah paras gaji minimum yang diumumkan oleh kerajaan sebelum ini. Kita melihat daripada pandangan kumpulan belia sendiri, khususnya dalam menghadapi dunia pekerjaan yang semakin kompetitif. Kita mengambil kira pembangunan pelbagai sektor sehingga menjadikan mereka lebih berdaya saing kini. Namun faktor gaji itu jadi isu utama apabila bukan gaji terbaik yang diberikan oleh majikan. Dan untuk berbincang lebih lanjut, kita bersama dengan Exco Majlis Belia Malaysia, Fauzi Fadzil di talian. Pertama sekali, apa pandangan Fauzi berkenaan dengan isu ini, khususnya melihat dari kacamata belia sendiri, Fauzi? Baik, terima kasih Vicky atas jemputan ini. Yang pertamanya, di peringkat Majlis Belia Malaysia, kita menyambut baik usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan, terutamanya Perdana Menteri untuk menaikkan kadar gaji minimum. Pernah dilakukan oleh kerajaan sebelum ini, meletakkan gaji minimum pada kadar 1,150 dan kini naik 1,500. Satu usaha yang baik. Hanya kerunsingan di peringkat Majlis Belia Malaysia, terutama kami, rakan-rakan kami di peringkat Majlis Belia Malaysia yang mengusahakan membantu rakan-rakan belia yang dalam bidang entrepreneurship ini tentang kekangan untuk kita sampai ke tahap gaji minimum berkenaan. Kerana selepas selesai COVID ini, kebanyakan perusahaan terutama yang melibatkan belia ini sedang mula menapak semula. Mula untuk menyusun langkah dalam mendapatkan kembali pasaran di dalam Malaysia ini. Ia memerlukan masa lah. Kalau kita lihat seperti berlaku tahun 1998-1999, tempoh diperlukan untuk perusahaan-perusahaan tempatan itu bangkit memerlukan tempoh dalam sekurang-kurangnya 12 bulan. Kerusingan kita adalah tempoh yang dinyatakan oleh pihak kerajaan bermula Mei yang lepas adalah di pertengahan tahun. Kebanyakan syarikat-syarikat sekarang kita masih ada lagi setengah tahun untuk kita menyelaraskan dana untuk sebuah syarikat tersebut. Kita melihat kepada peranan talent pool seperti yang dimaklumkan ataupun seperti yang diumumkan, yang mana ia sedang giat dijalankan kerajaan ketika ini. Bagaimana kita melihat kepada talent pool ini dapat diperluaskan dalam memastikan mereka yang berada di bawah talent pool ini mendapat gaji setimpal dengan kemahiran ditawarkan? Isu ini adalah isu kemampuan sebuah syarikat untuk menggajikan seorang terutamanya belia yang berkemahiran. Kita dapat lihat di peringkat Kementerian Sumber Manusia sendiri, Kementerian Sumber Manusia, Dato' M. Sarawani sendiri menyatakan bahawa talent pool yang dilakukan ini cuba untuk memberi gaji setimpal. Namun pendekatan kerajaan adalah bukan untuk memaksa ataupun menghukum pihak majikan yang untuk mencapai tahap gaji minimum itu. Makanya di sini saya lihat talent pool ini perlu dilakukan secara semula jadi, secara organik, di mana market yang disediakan oleh pihak pengusaha di lapangan itu perlu secara semula jadi menetapkan gajinya. Walaupun pihak kerajaan menetapkan garis panduannya, namun kemampuan pengusaha-pengusaha di lapangan industri itu perlu diambil kira. Jika kita lihat di sini, sebenarnya di mana sektor pekerjaan yang perlu diberikan tumpuan lebih lanjut lagi dalam memastikan taraf gaji ini mencapai tahap memuaskan ataupun boleh diterima? Di mana mungkin pandangan Fauzi sendiri, Fauzi lebih mengetahui di mana sektor yang perlu diberikan tumpuan ataupun fokus berkenaan dengan gaji minimum ini, Fauzi? Fokus penggunaan gaji minimum ini, saya sangat bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Persatuan Peruncian Malaysia, di mana
Persatuan Pengurusan Malaysia menyatakan bahawa gaji minimum ini perlu dilakukan secara berfasa. Kita dapat lihat keperluan gaji minimum ini sangat menekan di kawasan-kawasan bandar, terutamanya Lembah Kelang. Itu kita bersetuju di situ. Mungkin kawasan-kawasan seperti Borneo atau Pantai Timur tekanannya agak kurang untuk sara hidup itu. Makanya kalau pihak kerajaan serius ataupun ingin bertegas untuk melaksanakan isu gaji minimum ini, selesaikan dulu di bahagian Lembah Kelang ini. Dan mungkin beri sedikit kelonggaran untuk gaji minimum ini dilaksanakan di kawasan-kawasan di luar bandar. Kerana saya rasa tekanannya agak kurang di luar bandar untuk golongan belia itu survive ya. Tapi di kawasan bandar ini kalau kita dapat bantu dengan memberi masa secukupnya kepada golongan-golongan pengusaha pemain industri ini, saya rasa dia akan lebih membantu kedua-dua pihak. Kerana kita tak nak lihat ada syarikat yang tumbang akibat tidak dapat bertahan dengan gaji minimum ini. Dengan mengambil kira semua itu berkenaan dengan gaji minimum ini sebelum ia dilaksanakan secara menyeluruh, pastikan majikan juga mengikuti garis panduan kerajaan untuk mengikuti paras gaji yang ditetapkan oleh kerajaan ini. Pastinya ada perbincangan yang melibatkan pelbagai pihak. Pada pandangan Fauzi sendiri, perbincangan harus melibatkan siapa dan penjuru untuk mencapai kata sepakat ini, siapa yang harus berada di meja bulat untuk memastikan perkara ini dilaksanakan secara menyeluruh, Fauzi? Saya rasa semua pihak perlu main peranan dalam isu ini. Tidak adil jika kita hanya meletakkan tanggungjawab pelaksanaan gaji minimum ini kepada pihak kerajaan. Kerana pihak kerajaan cuba membantu rakyat berdasarkan pengetahuan yang mereka ada, maklumat yang mereka ada berdasarkan maklumat yang disalurkan oleh agensi-agensi kerajaan. Tapi peranan yang dimainkan oleh NGO, badan-badan sivil seperti Majlis Belia Malaysia ini perlu dipertingkatkan juga, kerana di lapangan itu mereka yang lebih rapat dengan masyarakat, dengan belia-belia yang terlibat dalam industri perusahaan ini adalah badan sivil seperti Majlis Belia Malaysia. Makanya saya melihat usaha untuk kita melaksanakan gaji minimum ini perlu dilibatkan secara terus golongan seperti Majlis Malaysia dalam jawatan-kuasa buruh yang telah dibangunkan oleh pihak kerajaan. Maklumat disampaikan oleh wakil-wakil kita supaya pelaksanaan gaji minimum ini tidak terlampau drastik dan dapat dilakukan secara beransur-ansur dan dapat memberi manfaat bukan hanya kepada golongan pekerja belia, tapi juga kepada pihak kerajaan dan juga pemain industri. Sebelum kita ke Fauzi semula untuk bertanyakan soalan seterusnya, saya rasa kita dengarkan semula apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya berkenaan dengan gaji minimum ini. Kita dengarkan. Saya ingin mengingatkan majikan bahawa mulai 1 Mei lepas, gaji minimum seseorang pekerja ialah RM1,500 bagi keselesaan hidup keluarga Malaysia. Sehubungan dengan itu, saya meminta semua pihak majikan mengambil serius mengenai perkara ini kerana pekerja merupakan tunjang utama dalam mana-mana organisasi di mana mereka boleh make or break sesuatu perniagaan. Bagi menangani ketidakpadanan ini, Kementerian Sumber Manusia digesa berunding dengan pihak majikan dan wakil-wakil pekerja bagi mengenal pasti pendekatan dan solusi terbaik kepada masalah ini. Baik Fauzi, baik elok juga saya sentuh di sini berkenaan dengan sebuah video tular baru-baru ini yang menunjukkan iaitu seorang gadis membuat naik video yang mana belia ini mempunyai kemahiran yang cukup hebat, merupakan graduan dalam bidang kimia dengan kepujian, namun berakhir di sektor penyediaan makanan. Itu berbeza daripada kurs ataupun jurusan yang diambil oleh beliau di salah sebuah universiti awam di sini. Dia berakhir juga bekerja di sebuah restoran makanan segera. Bagaimana Fauzi mengaitkan situasi ini dengan seperti apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri, iaitu isu gaji minimum, kerana kebanyakan belianya mahu dalam mencari pekerjaan, gaji itu adalah faktor utama untuk mereka terlibat ataupun menerima pekerjaan itu, Fauzi? Baik, saya mendengar berkali-kali kenyataan Perdana Menteri berkenaan dengan gaji minimum ini dan memang bunyinya agak tegas di situ. Saya faham kerensingan Perdana Menteri
kerana kebanyakan belia pada masa sekarang sudah beralih bidang. Kebanyakannya memilih untuk bekerja sendiri ataupun berniaga. Itu pilihan yang lebih cenderung dipilih oleh belia sekarang, memandangkan fleksibel masanya di situ dan pendapatan yang boleh dikawal. Maksudnya boleh mencapai 2,000, 3,000 dan lebih jika mereka ada keinginan dan kerajinan di situ. Namun kerunsingan kerajaan Perdana Menteri itu saya faham kerana mereka yang berkemahiran ini, terutama mereka yang ada kemahiran dalam bidang kimia, fizik ataupun mereka yang ada kemahiran-kemahiran lain dalam bidang sains sosial, beralih ke bidang perniagaan dan ada kelompongan dalam bidang-bidang profesional tersebut. Kalau kita tengok data daripada My Future Job, gaji kekosongan kerja dengan gaji di lingkungan 2,000 itu ada sehingga 30% kekosongan di situ. Kemudian di Lembah Kelang ni 30% kekosongan kerja melibatkan golongan profesional ini. Kalau dibandingkan dengan kadar pengangguran mencapai 41%. Di sini saya melihat sebenarnya bukannya belia kita ni tidak bekerja ataupun tidak mahu bekerja, tapi mereka sekarang ni berada dalam lapangan kerja persendirian. Dan bagus untuk mereka kerana mereka usahakan sesuatu untuk diri mereka untuk mencapai survival kehidupan. Namun kekosongan profesional dalam bidang tertentu itu menjadi kerusingan pihak kerajaan untuk tempoh 20-30 tahun akan datang. Jika tidak diisi, kita risau tentang pembangunan negara ini. Dan saya faham tingkat Perdana Menteri itu. Dan sebab itu pihak Perdana Menteri mahu gaji setimpal itu diberikan. Tapi isunya sekali lagi saya tekankan, kita perlu lakukan perkara ini dengan keadaan yang seimbang dan berfasa supaya ia tidak memberi kesan jangka masa panjang kepada syarikat-syarikat besar ini kerana mereka perlu untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka selepas pasca COVID ini. Berikan masa sehingga 12 bulan. InsyaAllah kita akan tengok golongan belia yang beralih untuk bekerja sendiri itu akan kembali ke dalam bidang mereka. Baik, terima kasih Fauzi Fazil di atas pandangan itu Esko Majlis Belia Malaysia. Saya kira itu sahaja masa kita ada untuk segmen cerita ini. Teruskan bersama Esrawani, Sanik Senyam, Basalah Hormat.